Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 6 data description. Kali ni kita nak continue di muka surat 12 bahagian nota. Kita nak belajar tentang box and whisker plot. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan box and whisker plot? Dia adalah satu diagram yang kita akan plot berdasarkan data dan value yang kita dah kira, which diagram box and whisker plot adalah seperti di bahagian bawah muka surat 12 ini. Okay, so ada dua jenis diagram box and whisker plot yang dilukis sebagai contoh di sini. So ambil masa 1 sehingga 2 minit, pause the video untuk kamu perhatikan apa yang perlu ada pada sesuatu diagram box and whisker plot. Okay, kamu akan nampak yang madam bulatkan ini, kita panggil dia sebagai box. Okay, kemudian yang madam tengah bulatkan sekarang, ini kita panggil dia sebagai whisker ataupun tail. Kemudian kalau kamu perhatikan lagi, pada diagram box and whisker plot, kita akan ada dua jenis fence. Okay, yang pertama ni kita panggil upper inner fence atau madam sebut upper fence. Yang kedua kita akan ada lower inner fence yang kita sebut sebagai lower fence. Okay, so ada dua jenis fence pada satu diagram box and whisker plot. And then last one kita akan ada scale di bahagian bawah box and whisker kamu. Okay, so scale ni kita akan plot berdasarkan data yang kita ada nanti. Okay, so secara overall ini adalah figure box and whisker plot yang kita akan plot nanti. Okay, macam mana nak plot box and whisker? Kita akan ikut step yang ada pada diagram bahagian atas nota kita ini. Okay, untuk step yang pertama apa yang perlu kita buat adalah kita akan arrange data in ascending order yang membawa maksud data kita ini ungroup data. Okay, kemudian yang penting adalah kita mesti cari Q1, Q2, Q3. Okay, so step yang pertama adalah kita akan find Q1, Q2, Q3. Cari semua quartiles. Kemudian step yang kedua, kita akan cari outliers. Okay, ini perkataan baru untuk kamu, tapi nanti Meda akan explain apa itu outliers. Okay, so kita akan cari outliers dengan cara kita cari upper fence and lower fence. Okay, so dekat sini ada dua formula yang kamu mesti hafal untuk cari upper fence and lower fence. Okay, so cara untuk hafal formula dia, kita tengok kalau formula lower fence, kita ada Q1 minus ada parameter 1.5 dekat sini, kamu tak boleh ubah, dia mesti 1.5. Kemudian times with Q3 minus Q1. Formula untuk upper fence, dia adalah Q3 plus 1.5 Q3 minus Q1. So kalau kamu perhatikan kedua-dua formula untuk fence ini, di bahagian belakang ini sama sahaja, 1.5 times Q3 minus Q1. Yang berbeza adalah kalau lower fence, dia adalah Q1 minus. Tapi kalau upper fence, dia adalah Q3 plus. Okay, so cari cara atau figure out macam mana kamu nak hafal formula untuk fence ini. And then ada satu perkara yang madam kena inform, iaitu di belakang ini Q3 minus Q1. Okay, Q3 minus Q1 dia ada nama dia yang kita akan panggil dia sebagai interquartile range. Kalau ada soalan nanti tanya kamu apakah interquartile range ataupun IQR, dia adalah Q3 minus Q1. Okay, dan dengan step yang kedua, okay, next kita pergi kepada step yang ketiga. Untuk step ketiga, kita kena denote the lowest and highest value dalam data kita. Okay, so untuk step ketiga, kita nak denote apakah maximum ataupun minimum value dalam data kita. Okay, so maximum and minimum ni kita akan baca based on outliers yang kita ada. Nanti madam akan tunjuklah macam mana kita nak cari maximum and minimum value dalam data kita berdasarkan outliers yang kita ada. Okay, so itu step yang ketiga. Next kita pergi kepada step yang terakhir. So untuk step yang terakhir barulah kita akan draw kita punya
box and whisker plot setelah kita dah go through step 1, 2, 3. Okay. So, Madam akan tunjuk kepada example yang seterusnya, iaitu example 12. Okay, now turn to page 14 pada bahagian nota. Kita nak cuba buat example 12 untuk kita belajar macam mana nak lukis atau construct box and whisker plot. Okay, Madam akan tunjuk pada soalan A dahulu. Okay, untuk soalan A ni, ini adalah data yang diberi dekat soalan. Cuma Madam nak kamu ubah sedikit soalan A ini. Yang pertama, kita cancelkan data yang nombor 10. Okay, cancelkan 1. Dalam soalan ada 2 nombor 10. Kamu cancelkan 1. Kemudian kamu tambah data lagi, iaitu 12 dan 22. Okay, sebetulkan soalan A dahulu. Okay, kemudian kita akan mula buat box and whisker plot daripada data yang kita ada sekarang. Okay, so kita ikut step untuk box and whisker. Yang pertama, kita mesti cari Q1, Q2, Q3. So disebabkan ini adalah ungroup data, so kita kena arrange in ascending order dahulu. So kalau kamu arrange di dalam ascending order, dia adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8 ada 2 kali, kemudian 10, kemudian kita ada 12 dan 22. Okay, so secara overall data kita dekat sini ada 10. Okay, so kita follow step yang pertama, which kita akan cari Q1, Q2, Q3. Okay, so kamu boleh pause the video, cuba cari Q1, Q2, Q3 menggunakan step yang kita dah belajar sebelum ni. So, sepatutnya bila kamu dah cari Q1, Q2, Q3, kamu akan jumpa Q1 adalah 3, Q2 adalah 7.5 and Q3 adalah 10. Okay, and then after kamu dah cari Q1, Q2, Q3, kita boleh pergi kepada step kita yang kedua. Okay, pada step yang kedua, kita nak cari upper fence and lower fence. Okay, so untuk step yang kedua ni, upper fence and lower fence, kita ada formula yang diberi. Okay, so kena hafal formula tu. Kita cari dahulu lower fence. Okay, Madam tulis LF for lower fence. So formula untuk lower fence dia adalah Q1 minus 1.5 Q3 minus Q1. Okay, so kamu akan plug in nilai Q1, Q3 ke dalam formula ni. So Q1 kita adalah 3, kita dah cari tadi, this is Q1. 3 minus 1.5, kemudian kita ada Q3 minus Q1. Okay, so kita ada 10 minus 3. And bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat kita punya lower fence sebagai negative 7.5. Okay, so this is our lower fence. Okay, next kita akan cari upper fence pula. So, Madam label sebagai UF untuk upper fence. Formulanya adalah Q3 plus 1.5 Q3 minus Q1. So, plug in semua value yang kita dah cari. Kali ni kita nak guna nilai Q3 dan Q1. So, Q3 adalah 10. So, 10 plus 1.5. 10 minus Q1 kita adalah 3. So, kalau kamu tekan calculator, upper fence kita adalah 20.5. So, this is the upper fence. Okay, tujuan kita cari upper fence and lower fence adalah untuk kita detect any outlier yang ada pada data kita. Okay, outlier. Tak semua soalan ada outlier. So, kita kena check. So, macam mana nak check? Contoh dekat sini kamu tak lukis number line ni pun tak apa. Ini Madam hanya nak bagi gambaran dekat kamu apa maksud fence yang kita dah cari ni. Okey. Fence yang kita jumpa, kamu boleh anggap dia sebagai pagar kamu. Okey. Pagar bawah, lower fence, dia adalah nilai negative 7.5. Dan upper fence, pagar yang paling atas, dia adalah 20.5. Okey. So, kamu kena check adakah semua data kita, okay, so data yang kita dah rearrange tadi adalah yang ini. Adakah semua data kita ini berada dalam fence ini?
Ini kira macam range lah. Okey, data kita semua berada tak dalam range ini? Kalau ada data kamu yang berada di luar range, sama ada bahagian bawah atau atas, data itu kita consider sebagai outlier. Okey, contoh kamu tengok nombor 1. Okey, nombor 1 berada dalam range inilah. Okey, so 1 contoh kat sini. Kemudian nombor 2. 2 pun berada dalam range kita. Kalau 3 pun berada dalam range kita. Okey, sampailah contoh 12. 12 pun masih berada dalam kita punya fence. Okey, sebab maksimum 20, minimum pada fence kita negative 7.5. Okey, cuma kalau kamu perhatikan, ada satu data kita which is 22. 22 tak berada dalam kawasan ini. Dia dah lebih daripada 20.5. Kita boleh pergi pagar kita hanya sampai 20.5. So 22 ni dia berada di luar sini, 22. Dah terkeluar dari pagar. So any number yang terkeluar daripada pagar kamu, sama ada pagar atas atau pagar bawah ni, nombor itu kita panggil sebagai outlier. So untuk soalan ni kita ada satu nombor which is 22 yang kita akan panggil dia sebagai outlier. So data 22 ini kamu boleh cross dia untuk kamu punya attention saja, ini adalah outlier. So untuk soalan ni kita ada satu outlier. So depends pada soalan. Ada soalan yang tak ada langsung outlier, means semua data berada dalam fence. Ataupun ada soalan yang ada satu saja outlier macam soalan kita ni. Atau ada soalan yang ada lebih daripada satu outlier. Okay, so kamu kena check berdasarkan fence yang kamu dah buat ni. Alright, habis tentang fence dan outlier. Now kita pergi kepada step yang ketiga. Untuk step yang ketiga, kita nak detect maximum value dan juga minimum value based on outliers yang kita ada. Tadi madam tulis depends on outliers. Okay, so kalau kita tengok soalan kita ni dia ada outlier satu sahaja which is 22 dan kita dah cross dekat situ. So untuk step yang ketiga, kita nak cari maximum and minimum value Okay, so dekat mana kamu nak tengok? Kita akan tengok dekat data yang kita dah susun ni. So, maximum value adalah nombor yang paling besar tanpa mengira kamu punya outliers. Okay, consider outliers 22 ni, kita dah buang lah contohnya. Ibarat macam kita buang dia. So, maximum value kamu sekarang tinggal 12 sahaja. Okay, data yang bernombor 12 itu maximum value kamu. Minimum value kita adalah data yang paling kecil, which is number 1. Okay, so tengok pada data kamu. Kalau ada outliers, buang outliers tu dulu. Kemudian hanya baca apakah data terkecil dan data terbesar dalam susunan data kamu. Okay, so yang ini kita ada data terbesar 12 maksimum, minimum adalah 1. Outliers kita dah keluarkan siap-siap. Okay, so ini adalah 3 step penting waktu kamu nak plot box and whisker. Okay, now barulah kita boleh pergi kepada step yang terakhir, iaitu kita nak plot kita punya box and whisker. So bila kamu nak plot box and whisker, kita ada scale di bahagian bawah diagram box and whisker. Okay, scale tu kita akan buat depends pada beberapa value yang penting dekat pengiraan kita sebelum ni. Okay, so madam akan highlight nilai-nilai yang penting. Kita perlukan Q1, Q2, Q3, lower fence and upper fence, kemudian outlier kita 22, and also maximum and minimum value. Okay, semua nombor ni penting untuk jadi guidance kamu plot kamu punya scale pada box and whisker nanti. Okay, so scale yang kamu ada atau scale yang kamu nak buat nanti tu, kamu rearrange sendiri. Kalau boleh pastikan gambar box and whisker kamu tu tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Okay, so sebagai contoh scale yang kamu nak buat tu, kamu mungkin boleh buat scale yang senggatnya 222. Ataupun kamu boleh juga buat scale yang senggatnya 111 sahaja. Atau kamu boleh buat scale yang senggatnya contoh 5.
Okey, ataupun boleh juga buat scale yang senggatnya beza sebanyak 10. Okey, semua ni depends kepada value yang madam dah highlight warna hijau ni. So kalau tengok values yang kita ada untuk kita plot kita punya box and whisker, madam nak gunakan scale yang dia punya jarak adalah 2. So menggunakan kesemua value ni, madam nak buat scale kita yang jaraknya adalah 2. Okey, so madam gerak ke bawah. Kamu buat kamu punya scale. Okey, madam nak buat jarak 2. Okey, scale kamu berjarak 2. Okey, tengok value paling kecil yang kita ada pada yang warna hijau ni. Paling kecil kita ada negative 7.5. And then value yang paling besar adalah this one, 20.5 and 22 as well. Okey, so bila kamu buat senggat kamu tu, madam akan start dengan negative 8. And then kita ada negative 6, negative 4, negative 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Kalau nak sambung lagi boleh 24. Okay, depends pada kamu punya skill. Tapi yang ni madam buat skill 222 supaya kamu nampak atau dapat box plot yang agak besar saiz dia. Okay, next bila kamu dah siap kamu punya skill, apa yang kita nak buat adalah kita nak plot semua nombor yang kita dah highlight warna hijau ni. Okay, the first one kita akan plot Q1, Q2, Q3. Okay, kita nak plot box dahulu. Q1, Q2, Q3 akan form kamu punya box. Okay, so Q1 adalah 3. So madam nak tanda Q1 dulu. Okay, so Q1 nilainya 3. So 3 adalah somewhere here. Okay, ini kita punya box. Okay, kamu boleh label ini Q1. Nilainya adalah 3. Okay, and then kita pergi kepada nilai Q2. So Q2 adalah 7.5. So now kita nak tanda Q2 dekat kita punya scale. So Q2 adalah 7.5. So kamu agak-agak je scale kamu ni. So sini adalah 7.5. So kamu boleh tarik box untuk Q2. Okay, so ini Q2. And then kita plot pula Q3. So Q3 nilainya 10. So Q3 10. So kita ada sudah scale yang 10 dekat sini. So ini adalah box kamu. Box akan terhasil daripada Q1, Q2, Q3. So connect box dahulu. Okay, dah siap box. Okay, now kita nak plot kita punya fence dahulu. Okay, madam suka selepas box kamu plot kamu punya fence. Okay, fence kita nilainya adalah lower fence negative 7.5. Okay, so lower fence dia adalah dekat sini. Tengah-tengah ni kita ada negative 7.5. Okay, so fence biasanya kita plot dia dengan dotted line. Daripada atas memanjang ke bawah. Okay, so ini adalah fence. Negative 7.5. Lower fence. Okay, next kita nak lukis upper fence. Upper fence adalah 20.5. Okay, so untuk upper fence 20.5, kamu agak-agak tanda dahulu. 20.5 mungkin somewhere around here. So kita akan buat dotted line ke atas dan juga ke bawah. Okay, and then label this is 20.5 untuk upper fence. Okay, so settle tentang fence. Next baru kita lukis kita punya tail. Okay, so tail nak lukis macam mana? Tail akan tengok maximum and minimum value. Okay, so tail yang atas kita ada maximum which is 12. So tanda pada 12. So tail tanda dia kamu buat satu garis kecil saja. Yang ini untuk maximum value 12. Okay, and then kamu connect daripada box pergi tail kamu ni. Dia begitu. Okay, and then tanda pula untuk minimum value kita ada 1. So 1 dekat sini. So kamu akan buat tail dia kecil sahaja garis and then connect dia dengan kamu punya box. Okay, so ini adalah diagram kita punya box and whisker.
Tapi jangan lupa kita ada satu perkara lagi yang kita kena plot, which is outliers. Kalau ada outliers, wajib outliers ini kena plot pada kamu punya box and whisker plot. Okay, so kita ada satu saja outlier pada soalan ini, iaitu 22. Okay, so 22 ini kamu akan plot dia dengan cara sama ada 22 kamu letak dia bulat hitam penuh macam ni, ataupun biasanya kita akan letak tanda cross dekat sini menandakan ini adalah outlier. Okay, so outlier adalah pada 22. Kalau kamu ada lebih lagi outlier, kamu akan tanda semua outlier kamu. Contoh, ada outlier bahagian lower fence dekat sini, so cross lah. Okay, so cross itu membawa maksud outliers. So ini baru complete kita punya diagram box and whisker plot. So kalau kamu perhatikan, semua nombor atau value yang kita highlight warna hijau ni, kita ada label di box and whisker plot kita. Okay, kamu draw Q1, Q2, Q3, pastikan kamu plot nilai dia. Okay, maksudnya nampaklah dekat sini orang boleh baca. Q1 3, Q2 7.5, Q3 trend. Okay, and then kalau lower fence, kita boleh nampak nilai lower fence. Kamu ada label negative 7.5. Upper fence 20.5 pun also kamu ada label. Same goes untuk maximum minimum, kita nampak. Okay, ada 1, ada 12 kamu label, and also outlier also kena label 22. So pastikan semua nombor yang kita highlight hijau tu kamu label. Okay, so ini adalah contoh untuk box and whisker plot daripada soalan A. Okay, next kita cuba buat soalan B. Okay, untuk soalan B, again ungroup data. First of all, kita mesti susun data kita dahulu. So data yang kita nak susun ni, kita ada 10, 10, 11, 12, 13, 15, 27, 28, 32, 34. So untuk data yang ni, N kita juga 10. Okay, so Madam Box kan data yang kita dah susun ni, sebab nanti kita nak refer kepada data yang ini. Okay, first step untuk lukis box and whisker, again yang pertama mesti cari Q1, Q2, Q3. Okay, so kamu mesti show jalan kerja macam mana kamu dapat Q1, Q2, Q3. Okay, so Madam ringkaskan untuk step yang pertama, cari Q1, Q2, Q3. Q1 kamu akan dapat sebagai 11. Q2 kamu akan dapat sebagai 14, and Q3 kamu akan dapat sebagai 28. Okay, so cross check, kamu kira dulu manually, check dapat sama tak jawapan macam Madam tulis di screen. Okay, settle step yang pertama, cari Q1, Q2, Q3. Step yang kedua, kita nak cari upper fence, lower fence, and also outlier jika ada. Okay, so untuk fence, lagi sekali Madam tunjuk untuk kita hafal formula dia. Kita cari dahulu lower fence. Okay, lower fence formulanya adalah Q1 minus 1.5, Q3 minus Q1. So Q1 kita 11 minus 1.5, Q3 28 minus Q1 11. So tekan calculator, dapat negative 14.5. And then cari upper fence. So untuk upper fence, formula adalah Q3 plus 1.5, Q3 minus Q1. So Q3 adalah 28 plus 1.5, 28 minus 11. So kamu akan dapat jawapan 53.5. Okay, so kalau tengok ni fence dia agak besar lah. So boleh imagine dah macam mana kamu nak buat skill nanti. Okay, and then habis step cari lower fence and upper fence. And remember, bila cari lower and upper, terus detect kamu punya data ada tak any outlier. Okay, so tadi Madam dah kata kalau untuk check outlier, kamu just imagine fence kamu, fence paling bawah negative 14.5, fence paling atas 53.5. Okay, so data kamu mesti berada dalam kawasan ini sahaja, antara negative 14.5 until 53.5. Kalau berada di luar kawasan ataupun range pagar ni, sama ada bahagian sini atau bahagian bawah sini, dia akan dikira sebagai outlier. So kamu check data kamu. Data kamu paling rendah 10. Okay, so 10 is inside here. Okay,
And then paling tinggi pun 34, masih inside your fan. Okay, so maksudnya dekat sini kita tak ada outlier pun untuk soalan ini. Okay, no outlier sebab semua data kamu berada dalam kamu punya range fence. Okay, so untuk soalan ni madam akan tulis kita tiada outlier. No outlier. Okay, and then baru boleh proceed kepada step yang ketiga. Step ketiga kita nak cari maximum and minimum value depends on our outlier. So, since soalan ini no outlier, maksud kita takkan potong atau cross mana-mana nombor pada data kita. Okay, semua nombor ni kita akan gunalah. Kita tak ada outlier. So, bila tak ada outlier, kamu just baca kamu punya maximum and minimum value. So, maximum value adalah nombor yang paling besar dalam data kamu, which is kita ada 34 kat sini. And then minimum value adalah nombor yang paling kecil, 10, setelah mengambil kira outlier. Okay, so kesemua data ni kita akan highlight Q1, Q2, Q3, lower fence, upper fence, and outlier kita tak ada. And then maximum value 34, minimum value 10. Semua ni kita akan plot pada kita punya box and whisker diagram. Okay, so kalau kamu tengok nombor yang kita highlight warna hijau ni semua agak besar. Okay, so bila agak besar kita akan pakai scale yang jaraknya lebih besar. So contoh untuk soalan ni madam nak pakai scale yang jaraknya 10. Okay, so madam nak plot kita punya box and whisker. Okay, bila kamu pakai scale 10, nombor yang paling kecil adalah negative 14.5. So, madam nak pakai negative 20. And then kita ada negative 10. And then 0, 10, 20, 30, 40, 50. Okay, cukup sampai 50. Okay, then only baru kita boleh plot kita punya box and whisker. Okay, mula-mula kita akan plot kita punya box. Okay, so box akan datang daripada Q1, Q2, Q3. So, Q1 dahulu kita ada 11. So, kamu tanda dahulu 11 sebab kita punya scale besar. Jadi, kamu agak-agak saja. Okay, so 11 mungkin somewhere here. At least kamu label 11 tu. Okay, so kita akan plot untuk Q1 dia dekat sini 11. So, remember box dibesar sikit garis dia. Kemudian kita ada Q2 sebagai 14. So, 14 pun agak-agak. Sini 14. Okay, and then Q3 adalah 28. Okay, so untuk 28 kita akan pergi ke belakang sikit. Label dahulu untuk senang kamu garis. Okay, so somewhere here 28. So, ini adalah Q3 kamu. Then only kamu connect box kamu ni. Okay, and then jangan lupa label. This is Q1, Q2, Q3. Garis untuk Q1, Q2, Q3 tolong label. Okay, dah habis lukis box. Next kita nak lukis kita punya fence. Okay, so untuk fence kita ada lower fence negative 14.5. So again negative 14.5. Okay, agak-agak somewhere here. So, fence mesti dilukis ke atas dan ke bawah memanjang begini, dotted line and label. This is negative 14.5. And then upper fence 53.5. Okay, 53.5 pun sama, kamu tanda dahulu. Agak-agak saja, so contoh ini 53.5. Dotted line ke atas dan ke bawah, so ini 53.5 mesti label. Okay, so siap kita punya fence, baru kita lukis kita punya tail ataupun whisker. So, tail dengan whisker akan dapat daripada maximum and minimum value. So, tanda juga maximum value 34. So, somewhere here 34. So, tail ataupun whisker pendek saja dia punya garis untuk kamu lukis. And then connect daripada box pergi kamu punya tail. And then untuk minimum value kita ada 10 sahaja. So, yang ini 10 dekat sini.
So sebelah kiri kamu nampak tail dia pendek sikit berbanding sebelah kanan. Alright, so siap kita punya box and whisker plot. And since kita tak ada outlier, no outlier, so kita takkan ada cross dekat mana-mana bahagian luar fence lah. Okay, so ini sahaja gambar box and whisker plot untuk soalan B. Okay, untuk praktis, madam nak kamu try buat example 13 saja dahulu sebelum kamu habiskan kuliah online, okay?